Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amira Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 2 Februari 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta Parti Peribumi Bersatu Malaysia menjelaskan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bagaimana parti itu mampu mengumpulkan wang yang banyak dalam tempoh singkat. Tambahnya, parti itu juga bertanggungjawab menerangkan kepada pihak SPRM sumber dan kepada siapa wang itu diberikan sebelum ia dibawa ke Jabatan Peguam Negara mengikut proses undang-undang. Pimpinan parti, sekiranya mereka benar bersih seperti mana yang diceritakan, dia kena jelaskan kepada badan penyiasat mengapa dalam masa singkat begitu boleh mengumpul wang sebegitu banyak, dari sumber mana, dan kepada siapa. Itu tugas SPRM. Sementara itu, Anwar turut menolak dakwaan kerajaan mencampuri urusan siasatan. Melihat tuduhan itu tidak berasas, tegasnya kerajaan hari ini tidak akan mengulangi sikap kerajaan terdahulu yang menekan-nekan badan-badan yang bertanggungjawab selain memberikan kebebasan penuh kepada pihak berwajib untuk menjalankan siasatan. Dia adalah tidak bertanggungjawab bagi tokoh-tokoh parti politik pembangkang yang dalam proses siasatan membuat tomahan tentang campur tangan dari pihak kerajaan. Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan menulis surat rasmi kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini supaya perintah pembekuan akaun parti tersebut dibatalkan. Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, SPRM seharusnya mengambil tindakan sedemikian sekiranya selepas siasatan dilakukan, tiada bukti dapat mengesahkan dakwaan penyelewengan dalam pakej rangsangan COVID-19 sebelum ini. Kata beliau, pembekuan akaun bersatu menjejaskan parti itu yang merupakan sebuah pertubuhan politik penting dan besar dalam negara untuk membayar gaji pihak pentadbiran. Dalam pada itu, Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amarni Abdullah berkata, pembekuan akaun parti itu tidak memberi apa-apa kesan kepada imej PAS dan meminta agar semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi. Saya percaya siasatan ke atas penyata akaun bersatu akan mendapati tidak ada wang berbilion ringgit dalam akaun parti. Seboleh mungkin selepas dah disemak dan didapati memang tak ada apa-apa bentuk penyelewengan, salah guna kuasa, wang masuk dalam akaun individu, maka SPM harus segerakan membuat keputusan untuk itu dapat dibatalkan. Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil dikatakan bakal kembali gelanggang sekaligus menjadi pesaing kepada Datuk Noraini Ahmad yang akan mempertahankan jawatannya sebagai Ketua Pergerakan Wanita UMNO. Menurut sumber, Shahrizad pernah menyatakan hasrat untuk kembali menerajui Wanita UMNO kepada salah seorang ahli Majlis Tertinggi MT sebelum ini. Noraini menyandang jawatan Ketua Wanita UMNO sejak 2018 yang mana pergerakan itu sebelum ini pernah diterajui oleh Shahrizad sendiri, Tan Sri Rafidah Aziz, Tan Sri Zahara Sulaiman. Selain itu, bagi jawatan Ketua Puteri UMNO, 3 nama disebut-sebut bakal bertanding merebut jawatan itu ialah Datuk Khaidirah Abu Zahar, Dr. Maslihah Harun dan Nurul Amal Muhammad Fauzi. Ketiga-tiganya memegang jawatan penting dalam sayap puteri dan UMNO, yang mana Nurul Amal adalah naib ketua puteri manakala Khaidirah yang juga dikenali sebagai Dira adalah ahli MT UMNO, ahli Dewan Undangan Negeri RIM serta timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Melaka. Maslihah pula adalah exco pergerakan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Tengku Zafrul Aziz sah menawarkan diri bertanding jawatan ahli MT menjelang pemilihan UMNO kali ini. Begitu juga dengan Ketua UMNO bahagian Maran, Datuk Seri Shahaniza Syamsuddin. Hukuman gantung sampai mati menanti sepasang suami isteri selepas kedua-duanya dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Air Keroh atas pertuduhan mengedar pelbagai jenis dadah termasuk cecair ketamin yang disuntik dalam minuman susu kultur dan jus hari ini. Tertuduh Lee Wui Kang, 34 tahun dan isterinya, Piman Mat Chai Songkram, 30 tahun mengangguk faham. Sejurus pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Magistrate Syarda Shihah Muhammad Sulaiman.
Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh secara bersama-sama dengan niat didakwa telah mengedar dadah jenis cecair ketamin, serbuk ketamin, MDMA, nimetazepam dan ketamin. Namun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada kedua tertuduh bagi 6 pertuduhan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Pada 25 Januari lalu, taktik licik sindiket pengedaran dadah yang berselindung di sebalik minuman susu kultur dan jus dengan nilai rampasan sebanyak RM206,111 tumpas di berkas polis. Segar keranamu, ceria ada kamu, nikmat ditemanimu, asam jawa ekstra. Segarkan segala suasana, minuman ataupun masakan, asam jawa ekstra ada di. Seorang bekas pengurus keuangan syarikat peralatan muzik didakwa di 2 mahkamah berasingan di Shah Alam atas pertuduhan pengubahan wang haram bernilai 28 juta antara tahun 2018 dan 2020. Tertuduh Fu Yongxian, 35 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas 22 pertuduhan dan didakwa 10 pertuduhan menerima serta melupuskan wang berjumlah 9.6 juta ringgit. Lelaki itu yang kini tidak bekerja turut didakwa dengan 12 lagi pertuduhan pindah dan melupuskan wang berjumlah 18.4 juta ringgit. Kesemua perbuatan itu dilakukan menerusi cek dan pemindahan dalam talian akaun milik syarikat peralatan muzik ke dalam akaun miliknya dan beberapa akaun syarikat lain. Dia didakwa mengikut subseksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001. Sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil aktiviti haram atau 5 juta ringgit. Seorang anggota bomba bantuan mengalami kecederaan di bahagian pergelangan tangan selepas diserang seekor beruang di kawasan sawah sekitar Yan Kedah hari ini. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Yan, menolong penguasa Nur Hamidi Ali berkata pihaknya dihubungi penduduk kampung sebaik sahaja melihat kelibat haiwan berkenaan. Tambahnya lagi, Muhammad Nizam Hamid, 27 tahun, terjatuh ketika proses penangkapan sebelum diterkam dan digigit haiwan berkenaan sebelum melarikan diri. Tinjauan mendapati operasi menangkap beruang sedang giat dijalankan oleh pihak terlibat bersama Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Sementara itu, Pengarah Perhilitan Kedah, Jamalul Nasir Ibrahim juga meminta agar penduduk di kawasan sekitar berhati-hati selain tidak cuba bertindak menangkap haiwan tersebut sendirian, berikutan tindakan itu boleh mendatangkan risiko. Berita dunia. Britain berdepan hari mogok terbesar sejak 2011 apabila 500,000 pekerja merancang menyertai langkah industri tersebut bermula semalam yang merangkumi kaki tangan daripada pelbagai sektor kerajaan dan swasta. Gangguan besar-besaran kepada sistem pendidikan dan perkhidmatan kereta api dijangka berlaku di tengah-tengah pertikaian antara majikan dan pekerja mengenai desakan kenaikan gaji ketika rakyat terhimpit dengan kenaikan kadar inflasi. Kira-kira 85% sesi persekolahan terpaksa ditutup atau separa tutup selain 15 syarikat pengendali kereta api bertindak menghentikan operasi sekaligus menjejaskan perjalanan di banyak laluan. Berjuta-juta penduduk juga dilihat bekerja dari rumah yang menyebabkan pusat-pusat bandar bertukar menjadi pekan hantu seperti yang berlaku ketika era pandemik COVID-19. Ekoran itu, berjuta-juta pelajar dijangka tidak dapat meneruskan sesi pembelajaran sebab apabila 23,000 sekolah terjejas dalam mogok pertama daripada 7 mogok yang dirancang. Satu data mendedahkan penduduk di Monaco mempunyai jangka hayat paling lama di dunia. Berdasarkan data dikeluarkan laman saintifik Our World in Data, bayi yang dilahirkan di negara yang memiliki 40,000 populasi itu mempunyai jangka hayat 85.9 tahun. Data tersebut menggunakan angka terbaru daripada Bahagian Penduduk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) yang menjejaki bagaimana sesebuah negara membangun. Selain Monaco,
Senarai negara yang mempunyai jangka hayat penduduk paling lama semasa kelahiran adalah Hong Kong iaitu 85.5 tahun, diikuti Macau, Jepun dan Australia. Sementara itu, negara dengan jangka hayat penduduk paling rendah pula adalah Chad iaitu pada 52.5 tahun, diikuti Nigeria dan Lesotho, Republik Afrika Selatan dan Sudan Selatan. Beralih ke berita ekonomi. Jangkaan kemelesetan ekonomi dunia tahun ini boleh memberi tekanan terhadap permintaan dan memperlahankan perkembangan perdagangan, seterusnya dapat menurunkan kadar inflasi, kata penganalisis ekonomi. Penurunan tersebut sekaligus menjadikan kadar dasar semalaman OPR tidak mustahil dikekalkan pada 2.75%. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulzam Abdul Rashid berkata, permintaan yang berkurangan pada 2023 boleh menurunkan kadar inflasi berbanding 2022 yang lebih tinggi. Katanya berdasarkan asas yang tinggi pada 2022, kadar inflasi pada tahun ini menjadi lebih sederhana seiring dengan perlahannya permintaan di seluruh dunia. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sebelum ini berkata, OPR boleh terus dikekalkan pada paras 2.75% jika kadar inflasi terus menurun atau mereda. Uda Holdings Berhad, peneraju pembangunan hartanah dan pengurusan aset yang merangkumi pelaburan dan pengurusan harta, hospitality serta pengurusan fasiliti, menganjurkan program tanggungjawab sosial korporat CSR Uda Cares Back to School 2023 di Sabah semalam. Sebanyak RM60,000 diperuntukkan bagi program yang memanfaatkan 449 pelajar dari 14 buah sekolah di dua kawasan iaitu Penampang dan Kedamaian. Majlis penyerahan sumbangan itu telah disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict di Sekolah Kebangsaan Tampasak Togudon, Penampang dan Sekolah Kebangsaan Tamu Darat Kedamaian. Menurut Iwan, inisiatif UDA tersebut mencerminkan komitmen kementerian dan agensi dalam membantu komuniti yang memerlukan serta usaha seumpama ini juga harus dijadikan contoh bagi menggalakkan lebih banyak syarikat seperti kerajaan maupun swasta untuk menyantuni komuniti yang kurang bernasib baik ini. Kita ke berita sukan. Persatuan Badminton Malaysia BAM meletakkan sasaran untuk skuad negara sekurang-kurangnya mara ke separuh akhir di kejohanan badminton berpasukan campuran Asia, Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE pada 14 hingga 19 Februari ini. Bukan sahaja sasaran ke separuh akhir, malah pengarah prestasi tinggi BAM Dr. Tim Jones yang juga berharap skuad negara mampu mengungguli kumpulan B yang turut dianggotai India, Kazakhstan dan tuan rumah UAE. Antara nama besar yang akan mewakili Malaysia ke kejohanan badminton berpasukan campuran Asia ialah pemain profesional perseorangan lelaki Lee Zijia, diikuti juara dunia beregu lelaki Aaron Chia, So Woo Yik, beregu wanita utama negara Pierre Tan, M. Tina dan bekas pemenang pingat emas perseorangan wanita Sukan Olimpik remaja Goh Jin Wei. Sementara itu, Jones berkata, mereka akan membantu membina semula keyakinan Zijia agar pemain itu dapat memberi prestasi terbaik dalam kejohanan tersebut. Ekoran prestasi buruk yang menyaksikan beliau gagal melepasi peringkat awal dalam terbuka Malaysia, terbuka India dan Masters Indonesia baru-baru ini. Tuan rumah Kuala Lumpur FC, KLFC bakal menganjurkan Piala Menteri Wilayah Persekutuan buat kali ketiga berturut-turut dengan menemukan pasukan KLFC dan Perak FC pada perlawanan Sabtu ini. Piala Menteri Wilayah kali ini mendatangkan kelainan apabila menawarkan tiket yang berharga RM1 sahaja dan penyokong yang hadir turut menerima SIM kad berjenama XOX bersama kredit berjumlah RM5 secara percuma. Piala yang sebelum ini dimenangi oleh Negeri Sembilan FC itu bakal memperlihatkan skuad City Boys di bawah kendalian Boyan Hodak yang dikatakan akan mempamerkan taring apabila menerima kunjungan anak buah Lim Tiong Kim.
Selain menyaksikan perlawanan, para penyokong turut disajikan dengan persembahan akrobatik, lion dance dan kemunculan istimewa penyanyi Dasha Logan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 3 Februari 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya Amira Shasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.